Nabi SAW menunjukkan dia ni tidak segan, rapat lah dengan sahabat, dia mesra. Sebab tu dia minta. Orang tak boleh minta ni, minta nak buat harta, tak boleh lagu tu. Tapi kalau bos sikit-sikit, nak kecak sikit tu tak apa lagu tu. Dalam hadis ini juga ada menunjukkan bahawa ijtihad di zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat ni bukan semua dia tahu daripada Nabi SAW belaka. Ada kalanya dia berhadapan dulu dengan benda tu, lepas tu dia pun fikir, buat kesimpulan sendiri. Setakat mana ilmu ada dengan dia, dia pakai. Mana ijtihad zaman Nabi ni boleh, selepas Nabi pun boleh, zaman Nabi pun boleh. Dan Nabi SAW kalau betul ijtihad tu, dia tidak akan bantah. Dan di sini nampak betul, dia tak ada bantah. Bahkan dia menafikan, menghilangkan hak sangkaan darurat. Tidak darurat lah, nak darurat apa dah Nabi sendiri makan. Mana tidak sabit darurat, boleh tu. Sabit apa? Sabit memang binatang di dalam laut itu memang halal dimakan. Itu sebabnya. Sama ada dia mati sendiri ke, ataupun kita naik ke darat dan dia mati, tak kira. Dalam hadis ini juga ada pengajaran seseorang mufti, orang-orang yang ditanya, orang alim. Kalau orang tanya dia tu, dia nampak orang tu tak puas hati, ragu, hak moleknya kalau tidaklah jadi halangan kepada dia, dia buat sendiri. Seperti mana Nabi SAW makan sendiri kalau dia tu boleh. Hak moleknya dia buat sendiri. Supaya apa? Supaya orang tidak ragu. Supaya orang tidak ragu. Kalau kita saja kata boleh, kita tak ajar buat, boleh jadi orang kata, takut tak boleh. Boleh jadi orang kata begitu. Sumpah juga orang-orang alim, terutamanya dalam keadaan sekarang ni, setengah-setengah kata tak pakai piyah tu pasti benar. Adalah baik, bagus, molek. Jarang-jarang dia tak pakai. Ataupun kalau dia tak pakai semua, tak ada kena-mengena tu, kata fasik tu mari hukum mari mana? Untuk orang alim saja ke, untuk orang semua orang Islam? Kalau lagu tu fasik belaka lah orang Islam. Dengan sebab itu adalah bagus. Kalau tidak, kalau dia kata boleh saja, dia tak ajar buat. Boleh jadi orang kata kurang molek ke, makruh ke, apa lagu mana? Cara Nabi dia akan buat. Benda orang ragu tu dia akan buat, supaya orang tahu bahawa benda ni setara mana. Kalau haram dia tak akan buat. Orang alim kok bertanggungjawab, kalau benda tu haram dia tak akan buat. Kalau dia buat, mana dia tahu, dia yakin. Dan tujuan dia buat, apa tujuan? Ada kalanya begitu, nak menghilangkan keraguan orang ramai ni, duk menyusahkan orang, duk kata pasik lah macam-macam, padahal tak ada kena-mengena benda tu. Di zaman Nabi SAW sendiri pun sahabat-sahabat ramai, Nabi sendiri pun tak pakai kepiah, sahabat pun tak pakai kepiah. Ada ketika je begitu, banyak ketika lah. Jadi benda tu tak ada kena-mengena dengan kerendahan kedudukan seseorang dari segi agama, tak ada kena-mengena. Dalam keadaan tu perlu. Tapi kalau tak saya buat juga, sebab itulah masing-masing lah tu, masing-masing. Misalnya hak ni, dia tak lalu nak makan, tak kena tebal juga makan. Mentah kau nak suruh kata boleh kan? Orang tengok boleh kan? Dia tak lalu, tak boleh, dia kemal, tebal juga. Tak ada pasal lagu tu. Dalam hadis ini juga menunjukkan halal bangkai binat laut itu. Semua sekali. Laut dalam bahasa Arab ni air yang banyak. Tidak semesti laut, sungai pun lagu tu juga, laut juga dia panggil. Marajal bahrain yaltaqiyan. Al-bahrain, dua bahar. Bahar yang pertama sungai, bahar yang kedua laut, hak masing. Tu yang sebut bahar. Dan banyak tempat lagi lah. Dia bahar ini tempat air, payah ke ataupun kolam yang besar, tasik itu dia panggil bahar. Tidak semestinya hak air laut hak masing itu saja. Hak halalnya, hak sungai ni pun lagu tu juga. Dia kata semua sekali, sama ada hak mati dengan sendiri ataupun dengan diburu, halal. Wa qad ajma'al muslimun ala ibahatis samak. Ijma' orang Islam semua halal ikan. Orang panggil ikan ni halal. Ashabuna, tapi ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram kata, kerana ada hadis yang melarang daripada membunuhnya.
Ada hadis yang melarang daripada membunuhnya. Bila larang daripada membunuhnya, maknanya kalau kita ambil, kita bunuh dia lah. Kita nak makan tu, kita bahar dia kau, kita cocok kau, kita buat lagu mana-mana, ataupun mati dia, kenyek dia kau, mana mati bunuh lah. Ada hadis yang melarang. Tak apa. Qalu, mereka berpendapat, hak selain daripada tu, dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat, kata dia. Yang pertama, ini hak paling asah, halal semuanya, selain daripada kata halal berlaku. Kerana hadis inilah. Yang kedua, tidak halal. Itu pendapat yang kedua, tak halal. Yang ketiga, halal hak mana ada contoh binatang yang hidup di atas darat ni, hak halal. Kalau dia serupa dengan kambing, halal lah, kambing halal. Tapi kalau dia serupa dengan babi, tidak halal. Sebab serupa dengan babi tu haram kan. Hak binatang darat yang haram, dia gitu kaedah dia. Dengan sebab itu boleh kita makan kuda laut, kambing laut, kijang laut, tapi babi laut dan anjing laut, himar laut tak boleh. Ni kalau mengikut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab atas darat ni tak boleh hak ni. Tetapi sebenarnya kalau kita perhati, orang panggil anjing laut, babi laut, ni nama saja. Sebenarnya tak serupa-serupa pun. Ni katakanlah serupa. Rupa dia. Maka begitulah kaedahnya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga. Dia kata, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata himar ni, walaupun hak atas darat ni ada hak boleh makan, ada hak tak boleh makan. Apalah ke mana? Kalau hak laut tu serupa dengan himar, nak kira hak mana? Kira hak boleh makan, kau tak boleh makan. Hak tak boleh makan tu himar kampung ni, hak boleh makan tu himar hutan tu. Dah ke mana? Dia kata kena kira hak ghalib. Hak ghalibnya tak boleh makan. Jadi himar hak dalam laut pun tak boleh makan juga, kata dia. Inilah tafsilan perincian mazhab kita. Tapi ada juga orang yang mengatakan, ni Imam Nawawi kata, halal makan semua binatang laut kecuali kata. Antara orang yang berpendapat begini, kecuali kata ni Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi Malik kata pun boleh juga. Itu dia. Wa abah Malik ad-dhifda wal jami', semua boleh. Sebab tu kata Malik ni paling luah dalam bab makan. Semua boleh. Kata kau apa? Hak Nabi tak boleh bunuh. Itu cerita lain tu. Dia kata cerita lain, tengoklah asbabul wurud dia. Jangan tengok tengok gitu. Sebab kita lah keadaan kita ni, ada kala tak boleh makan ayat. Apa makna ayat tu haram ke? Asal semua burung tu lah gitu. Ada keadaan tu, bukan nak ayat haram, larang, tak boleh, tu maknanya benar tu tak boleh sungguh. Ada keadaan dia, suasana dia. Lepas tu ada pula yang kata yang tak boleh tu sebab dia ni jadi seksaan kepada umat Nabi Musa dulu. Wadh-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalat. Tu boleh dibaca ayat. Tak kena tu. Sebab dalam tu azab Tuhan tu, jarak pun ada juga. Wal jarad wal qummal. Apa jarak tu belalang tu tak boleh ke? Pula. Azab tu cerita lain. Bukan kerana azab tu sebagai azab tu maka dia tak boleh makan. Azab ni apabila banyak sangat kan, walaupun benda tu halal, boleh diseksa juga kita. Susah juga. Belalang banyak sangat, tak boleh nak kawal. Itu azab tu. Tapi hak dia sebut seksaan kepada umat Nabi Musa tu macam-macam. Ada halal, ada hak tidak halal, macam-macam hak tu. Tak boleh kita buat kesimpulan oleh kerana dia ni telah Allah SWT pilih sebagai azab untuk umat Nabi Musa, maka haram. Kalau lagu tu belalang pun haram juga. Sedangkan dalam hadis jelas ada sebut uhillat lana maitatan wa daman. Fa ammal maitatan fal jarad was samak. Jelas dalam hadis. Wa ammad daman wa fal kabid wat tihah. Hati dan lipo hak tu tak boleh, hak darah hak boleh. Jelas dalam hadis. Belalang pun boleh. Jadi tak ada kena mengena hak tadi tu. Setengah-setengah orang dia kait tak tu pasal. Hak sebenarnya tak ada kena mengena. Imam Malik kata pun boleh, semua boleh.
Imam Abu Hanifah kata pula,